Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Bencana Banjir di Kampung Delima, Kota Kinabalu. Antara ahli grup kami adalah saya sendiri, Muhammad Syazlan bin Mulshirin, BP 2110143, Muhammad Arif bin Omar, Nur Hidayah binti Ismail, Maxli Saujar, dan juga Muhammad Amirul. Seterusnya pengenalan. Apa itu bencana banjir? Bencana banjir merupakan satu peristiwa alam yang terjadi ketika air meluap daripada saluran air alami seperti sungai dan tertakung ataupun bergenang di kawasan yang tidak sepatutnya. Bencana banjir biasanya terjadi akibat beberapa faktor seperti cuaca yang ekstrim, yaitu hujan lebat yang berpanjangan, kerusakan infrastruktur air seperti bendungan, dan juga badai tropika. Biasanya bencana banjir meninggalkan dampak yang serius kepada penduduk yang terkesan, seperti kerusakan jalan infrastruktur, kerugian harta benda, bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Pada bagian objektif kajian pula, terdapat 3 objektif yang berbeza dalam kajian ini. Yang pertama sekali, mengkaji strategi yang digunakan oleh penduduk kampung yang menetap secara kekal di kawasan Kampung Delima bagi menghadapi situasi banjir. Yang kedua, mengkaji risiko kerugian yang dihadapi oleh penduduk kampung terkena banjir, terutama sekali di Kampung Delima, Kota Kinabalu, Sabah. Dan objektif yang ketiga pula merupakan menganggarkan kerugian keuangan yang dialami oleh penduduk Kampung Delima akibat bencana banjir yang melanda mereka. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayah binti Ismail, pemegang nombor metrik BP 2110194. Saya akan meneruskan pada bahagian seterusnya, iaitu pada bahagian sorotan literature. Baiklah, kebiasaannya pada bahagian ini, kami akan menggunakan artikel-artikel atau juga kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji terdahulu. Melalui pemerhatian berikut, kami akan membuat banding beza di antara hasil-hasil kajian terdahulu dengan kajian yang dilakukan oleh kami. Menurut Gazim, pada tahun 2018, banjir merupakan satu fenomena alam yang biasa berlaku di negara kita, iaitu Malaysia. Ia boleh berlaku disebabkan oleh faktor klimatologi atau juga disebabkan oleh faktor iklim seperti suhu, taburan hujan, sejatan dan juga faktor bentuk muka bumi. Manakala pula, menurut Jaafar, pada tahun 2021 pula, banjir boleh berlaku disebabkan oleh bentuk muka bumi di penempatan tersebut. Kampung Delima Melayu ini kelihatannya berada pada bentuk muka bumi tanah rendah, yang mana taburan hujan akan menjadi lebih banyak bertakung di kawasan penempatan ini. Tambahan pula, perkara ini berlaku disebabkan oleh pembangunan pesat yang berada di sekelilingnya. Ia akan menyebabkan keadaan kawasan tersebut terjejas dengan bencana alam seperti banjir. Banjir juga terdapat beberapa jenis, iaitu banjir genang, banjir monsun, banjir pantai dan juga banjir kilat. Keempat-empat jenis banjir ini mempunyai sebab-sebab mereka tersendiri. Mengikut kepada kajian yang dijalankan oleh kami, banjir yang berlaku di kawasan perkampungan Kampung Delima Melayu ini adalah merupakan banjir genang. Banjir ini juga dikira sebagai banjir kilat. Hal ini diperhatikan semasa berlakunya banjir di kawasan tersebut, banjir akan surut di dalam masa yang sangat singkat, dan juga ia disebabkan oleh kawasan saliran yang tidak begitu baik di kawasan tersebut. Tambahan pula, di kawasan tersebut juga terdapat pembinaan yang tidak berjalan lancar sehingga mengambil masa yang sangat lama untuk siap. Maka dengan ini, penduduk di kawasan tersebut menjadi mangsa kepada bencana alam ini. Sesuai dengan pendapat daripada kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu, keadaan bencana alam seperti banjir ini akan menyebabkan kerugian yang amat besar kepada mangsa-mangsanya. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat dilihat banyak alatan dan juga kelengkapan rumah yang rosak akibat banjir yang dihadapi oleh mereka. Banyak risiko yang perlu ditanggung oleh mangsa-mangsa banjir, terutama sekali apabila kejadian ini kerap berlaku di kawasan mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum, saya Muhammad Arif bin Omar, pemegang kad matriks BP 211060601. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan dengan metodologi yang kami gunakan sepanjang menjalankan kajian ini. Kajian yang kami jalankan merupakan salah satu yang menggunakan kaedah kualitatif, di mana sepanjang kajian ini
terdapat pengumpulan data-data secara kualitatif dan diambil mengikut kaedah temu bual. Ia diambil dan dijalankan ke atas responden yang merupakan mangsa-mangsa bencana banjir yang berlaku di kawasan penempatan mereka, yaitu di Kampung Delima Melayu, Kota Kinabalu, Sabah. Seramai 3 orang responden yang ditemu bual bagi membantu kajian ini dijalankan. Ketiga-tiga daripada mereka merupakan wakil daripada sekelompok masyarakat di penempatan mereka. Kami memilih kaedah temu bual sepanjang menjalankan pemerhatian ini. Kaedah temu bual ini dapat memberikan peluang kepada responden untuk membantu kajian ini dalam mendapatkan maklumat terperinci, karena kaedah temu bual memberikan peluang dan ruang untuk responden menjawab di dalam terma mereka tersendiri, dan mereka bebas untuk memberikan sebarang maklumat yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Terdapat 2 jenis instrumen yang kami kenal pasti sepanjang mengajukan soalan terhadap responden, di mana terdapat soalan berstruktur dan juga bukan struktur. Soalan berstruktur merupakan bahagian E, yang mana kami perlu mengambil tahu serba sedikit latar belakang responden, manakala soalan tidak berstruktur pula berada pada bahagian B, di mana ianya merupakan soalan yang perlu diajukan dan perlu mendapatkan analisis data melalui jawaban yang akan responden jawab. Beberapa prosedur yang perlu kami jalani sebelum soalan ini sesuai untuk digunakan sepanjang kajian ini dijalankan. Selepas dapatan yang kami peroleh daripada ketiga-tiga responden, analisis data akan kami jalankan untuk mendapatkan kesepakatan di dalam mendapatkan kajian mengikut objektif dan kehendak kajian ini dijalankan. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih rekan pembentang sebentar tadi. Nama saya Maxli Saujar, memegang nomor matriks BP 2160571. Saya akan meneruskan pembentangan, yaitu dapatan kajian. Terdapat 3 dapatan kajian yang kami perolehi, antaranya ialah kaidah dan strategi. Majority responden membina rumah berkolong bawah rumah, memiliki bot atau sampan pribadi, membina tempat penyimpanan barang di bahagian bumbung rumah, loteng, dan membina gerdul pintu. Seterusnya, risiko yang dihadapi. Terdapat 3 risiko. Yang utama antaranya ialah keselamatan jiwa, boleh aksesan seperti keperluan yang boleh dipakai semula, dan keselamatan harta benda. Dapatan kajian yang seterusnya ialah anggaran kerugian. Berdasarkan kajian tersebut, seramai 66% daripada jumlah responden yang ditemu bual mengalami kerugian berjumlah Rm1.201 ringgit sehingga Rm2.100 ringgit. Majority mengalami kerugian bernilai Rm301 ringgit sehingga Rm1.200, yaitu seramai 56.7%. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Amin bin Kamran, pemegang kad matriks BP 211160603. Hasil dari perbincangan, dapatan kajian yang kami dapati ialah strategi adaptasi, tahap risiko, dan tahap daya tahan penduduk terhadap bencana merupakan elemen yang berkaitan. Jika strategi yang dijalankan adalah kurang sesuai, maka tahap risiko bencana adalah tinggi, manakala jika strategi yang digunakan sesuai, maka tahap risiko adalah rendah. Bagi penduduk Kampung Delima, mereka menggunakan strategi adaptasi untuk berdepan masalah banjir yang berada di perkampungan mereka. Strategi adaptasi yang dilakukan yaitu membina rumah bertiang dan mempunyai bot persendirian. Dengan membina rumah bertiang, mereka dapat mengelakkan daripada harta benda mereka rosak seperti barangan perabot dan barangan elektrik. Hal ini kerana dengan memiliki tiang rumah yang tinggi dapat mengelakkan daripada air sampai ke dalam rumah. Seterusnya,
Dengan memiliki bot persendirian dapat membantu penduduk untuk bergerak dari kawasan banjir ke kawasan yang tidak banjir. Dalam situasi banjir, mereka memerlukan kendaraan atau cara untuk pergi ke kawasan yang tidak banjir dengan menggunakan bot persendirian. Hal ini juga dapat mengelakkan daripada terjadinya kehilangan nyawa atau dapat menjaga keselamatan mereka dengan berpindah dari kawasan banjir ke kawasan tidak banjir. Dapatan kajian ini menunjukkan strategi yang digunakan penduduk dapat mengurangkan tahap risiko banjir di kawasan tersebut. Sekian itu saja dari saya. Baiklah, akhir sekali, pada bahagian kesimpulan, sepanjang menjalankan kajian ini, kami mendapati bahawa kajian ini boleh digunakan sebagai rujukan pada pengkajian akan datang dan juga boleh dijadikan iktibar kepada kita semua untuk membuat persediaan sekiranya kita menghadapi situasi yang sama seperti mereka. Dalam menyelesaikan masalah ini, pihak berwajib dan juga pihak bertanggungjawab perlu campur tangan agar perkara ini tidak akan berterusan sehingga pada masa akan datang. Tambahan pula, kawasan Kampung Delima Melaju ini berada di kawasan Universiti Malaysia Sabah yang mana lambat laun akan menjejaskan reputasi institusi berikut. Selain itu juga, banyak rujukan yang kami temui, namun tidak banyak yang telah diperbaharui mengikut peredaran zaman. Disebabkan banjir ini merupakan satu fenomena alam yang biasa berlaku di negara kita, iaitu Malaysia, kajian ini juga boleh memberikan inspirasi kepada orang ramai dalam menangani masalah ini. Sebagai contoh, inisiatif yang telah mereka lakukan adalah dengan menyediakan bot persendirian, menyediakan loteng di rumah mereka untuk penyimpanan barang berharga mereka daripada rosak. Banyak juga risiko yang perlu mereka hadapi seperti risiko penyakit, risiko keselamatan jiwa dan terutama sekali mereka perlu menanggung jumlah kerugian yang sangat besar. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.